Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif al-imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Khaliqun bila hajatin, raziqun bila mu'natin. Yang ke-11 matan yang ke-11 dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Jadi berkata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, khaliqun bila hajatin, dia yakni Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta tanpa ada sebarang keperluan kepada makhluk ciptaannya. Raziqun bila mu'natin, raziqun bila mu'natin, yang memberi rezeki, yang memberi rezeki bila mu'natin, tanpa sebarang kepayahan. Bila mu'natin, tanpa sebarang kepayahan. Min ghairi an talhaqahu kulfatun wa masyaqqatun, itu makna mu'natin, tanpa ditimpa sebarang kepayahan dan juga masyaqqah. Jadi Allah SWT menciptakan makhluknya tanpa sebarang kepayahan dan juga kesukaran. Mumitun bila makhafatin, ba'ithun bila masyaqqatin. Ba'ithun bila masyaqqatin, dialah yang mematikan, yakni mematikan makhluk-makhluk hidup yang diciptakannya tanpa ada sebarang kebimbangan. Ba'ithun bila masyaqqatin, dan dia yang membangkitkan mereka setelah kematian mereka pada hari kebangkitan nanti, bila masyaqqatin, tanpa sebarang kepayahan. Jadi kita dapat simpulkan daripada apa yang ingin disampaikan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, bahwasanya di antara perkara yang wajib diyakini oleh setiap orang mukmin atau muslim ialah bahawa Allah Subhanahu wa taala itulah dialah yang menghidupkan, yang mencipta, memberi rezeki, dan dialah yang menghidupkan dan juga mematikan. Dan itu juga dialah yang mentakdirkan akan bangkitkan semula makhluknya pada hari kebangkitan nanti untuk dihisab. Mazala bisifatihi qadiman qabla khalqihi, lam yazdad bikaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatih. Wa kama kana bisifatihi azaliyan, kadzalika la yazalu alaiha abadiyan. Mazala bisifati qadiman qabla khalqih, dia sentiasa sedia ada dengan sifat-sifatnya sebelum dia mencipta makhluknya. Jadi dengan Allah Ta'ala mencipta makhluknya, tidak ada sifatnya yang bertambah, tidak ada sifatnya yang bertambah, kerana Allah Ta'ala ini dia adalah Tuhan sedia ada, Tuhan yang sedia ada, bersama dengan sifat-sifat dia. Tidak bertambah dengan kejadian mereka, yang kejadian makhluk apapun dari sifatnya yang tidak ada sebelum terciptanya mereka. Jadi Allah Ta'ala ini sedia ada, sama ada sebelum dia menjadikan makhluk ataupun selepas dia menjadikan makhluk, tidak ada yang berubah pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan berkurang.
Wa kama kana bi sifati azaliyan, sebagaimana dia azali, yakni sedia ada dengan sifat-sifatnya. Kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan, begitu juga dia senantiasa abadi, yakni kekal di atas sifat-sifat tersebut. Jadi sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan qidam, sedia ada, dan begitu juga sifat-sifat Allah juga bersifat dengan sedia ada. Allah Ta'ala sedia ada dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Dan begitu juga Allah Ta'ala bersifat dengan baqa, kekal. Maka begitulah juga sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala juga kekal bersama dengan zat dia. Laisa munzu khalaqal khalqi istafada ismal khaliq wala bi ahdathil bariyah wala bi ahdathil bariyati wala bi ahdathil bariyati istafada ismal bari. Tidaklah bermula dari saat dia menjadikan makhluknya, barulah dia mendapat nama Al-Khaliq, pencipta. Tidaklah bermula dari saat dia menjadikan makhluknya, barulah dia mendapat nama Al-Khaliq, pencipta. Dan tidaklah dengan mengadakan sesuatu yang asalnya tiada, barulah dia mendapat nama Al-Bari. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia maha berkuasa. Dia maha berkuasa. Jadi dengan kudrahnya dia mampu menciptakan apa saja yang dia nak ciptakan. Jadi keupayaan Allah Ta'ala mencipta itu wujud sejak daripada azali. Bukan dipanggil bermula daripada suatu tarikh ataupun tempoh yang tertentu. Kerana Allah Ta'ala, kerana penciptaan itu dia dizahirkan oleh Allah dengan kekuasaan dia. Dan ditentukan Allah dengan iradah dia. Dan dizahirkan oleh Allah dengan kuasa dia. Jadi Allah maha berkehendak, maha berkuasa, dan kesempurnaan kuasa Allah Ta'ala itu sejak daripada azali. Jadi sebab itu keupayaan mencipta dari Allah Ta'ala itu wujud sejak daripada azali lagi, walaupun penciptaan itu bergantung kepada kehendak dan juga dijelmakan oleh kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi keupayaan mencipta itu sudah ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sejak daripada azali lagi, kerana keupayaan mencipta itu, penciptaan itu sepenuhnya merupakan ketentuan Allah dan dizahirkan oleh Allah ke alam wujud melalui kudrahnya, sifat kuasanya. Lahu makna rububiyati wala marbuba wa makna al-khaliq wala makhluqa. Karena yang layak baginya hanyalah makna ar-rububiyah, iaitu yang mengatur, yang mentadbir, yang mengasuh. Bukan marbub, yakni yang diatur, ditadbir dan diasuh. Jadi kalaulah hanya orang yang bersifat dengan marbub, iaitu dia diatur, ditadbir dan diasuh, orang itu ada permulaan. Tapi Allah Ta'ala dia bukan marbub, sebaliknya dia itu adalah Rabb, iaitu yang mengatur, yang mentadbir. Jadi kedudukan Rabb ini dia bersifat kuasanya ada bersifat qadim, bersifat azali, wujud sejak daripada azali. Dan begitu juga makna al-khaliq. Yang layak bagi Allah ialah al-khaliq, pengertian sebagaimana pencipta, bukan makhluk, bukan dicipta. Jadi pencipta ni, Tuhan yang berkuasa mencipta ini, maka dia
tidak ada permulaan. Berbeza dengan makhluk yang dicipta, maka dia ada permulaan, maka sifat-sifat dia juga ada permulaan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala azali, maka sifat-sifat dia juga adalah azali. Wa kama annahu muhyil mauta ba'da ma ahya istahaqqa hadzal isma qabla ihyaihim, kadzalika istahaqqa ismal khaliqi qabla insya'ihim. Sebagaimana Allah dipanggil sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil penghidup orang-orang yang telah mati setelah dia menghidupkan mereka. Namun sebenarnya dia berhak dengan nama ini sebelum lagi dia menghidupkan mereka. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala kudrah untuk menghidupkan makhluk itu sudah sedia ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu, dan kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, maka Allah Subhanahu Wa Taala berhak dipanggil Muhyil Mauta, Tuhan yang menghidupkan. Mana dialah yang menghidupkan, dialah sesatunya yang menghidupkan atau yang mampu untuk menghidupkan orang yang telah mati. Ya, sejak daripada azali lagi dia berhak dengan nama tersebut. Bukan setelah dia menghidupkan mana-mana manusia atau mana-mana makhluknya, barulah dia layak dipanggil sebagai Tuhan yang menghidupkan. Karena kelayakan dan kemampuan Allah Ta'ala untuk menghidupkan itu bukan bermula daripada satu titik, ya, tetapi telah bermula sejak daripada azali, yang sedia ada pada zat dia kekuasaan, al-qudrah. Karena menghidupkan itu, menghidupkan, mematikan, menurunkan rezeki dan sebagainya, itulah af'alullah. Af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah yang zahir dari ketentuan Allah melalui iradahnya, dan juga dari kudrah Allah, dan ketentuan Allah itu diterjemahkan Allah ke alam nyata melalui kudrahnya. Ya, dan iradah Allah maha sempurna dan kudrah Allah maha sempurna sejak daripada azali lagi. Ya, sebagaimana Allah dipanggil penghidup orang-orang yang telah mati setelah dia menghidupkan mereka, namun sebenarnya dia berhak dengan nama itu sebelum lagi dia menghidupkan mereka. Begitu juga dia berhak dengan nama Al-Khaliq sebelum lagi dia menjadikan mereka. Dzalika bi annahu ala kulli syai'in qadir wa kullu syai'in ilaihi faqirun wa kullu amrin alaihi yasirun la yahtaju ila syai'in laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tengok Fatinah. Dia tutup macam mana? Sama macam kita jelaskan tadi. Iaitu itu kerana yakni Allah berhak untuk dipanggil sebagai pencipta, al-bari, berhak dipanggil dengan apa lagi tadi, muhyi, al-muhyi, al-mumit, al-khaliq, al-raziq. Sebelum lagi dia memberi rezeki, sebelum lagi dia menghidupkan, sebelum lagi dia mencipta, maka Allah berhak untuk dipanggil dengan pencipta, pemberi rezeki, penghidup, yang menghidupkan, yang matikan. Ya. Kerana Allah berhak dengan nama-nama tadi, kerana dia adalah maha berkuasa ke atas segala perkara. Jadi kerana semua dipanggil nama-nama Allah Ta'ala tadi, dia datang daripada dipanggil kekuasaan, dipanggil kemampuan ataupun kekuasaannya yang sempurna. Semua perkara adalah fakir. Semua perkara adalah fakir, yang memerlukan kepadanya. Jadi segala yang wujud selain daripada dia, fakirun ilahi. Fakirun ilaihi. Jadi wa kullu amrin alaihi yasir, segala urusan adalah mudah baginya. La yahtaju ila syai'in, dia tidak berhajat kepada sesuatu.
sebagaimana firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Ya, wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang menyerupainya, ya, dalam kekuasaannya, dalam zatnya, dalam sifat-sifatnya. Dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Wa huwas samiul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Khalaqal khalq bi'ilmih. Dia menjadikan sekalian makhluk dengan ilmunya. Wa qaddara lahum aqdaran. Dan Dia menentukan takdir-takdirnya, ketentuan-ketentuannya untuk mereka. Ya, iaitu dengan iradahnya. Ya, dengan iradahnya yang sudah pun terkandung di dalam dipanggil ta'alluq ilmunya. Ya, kerana Allah Ta'ala ni Dia Maha mengetahui yang lalu, yang akan datang, yang hari ini. Jadi sudah tentu apa yang Dia bakal tentukan melalui iradahnya itu sudah tentu sudah diketahuinya sejak daripada azali lagi. Dan kerana ilmu Allah Ta'ala ni tidak ada, tidak bertepi dia panggil. Wa daraba lahum ajalan, serta Dia meletakkan ajal-ajal untuk mereka. Dengan iradahnya, dengan ketentuan Dia, dengan iradahnya Allah menentukan ajal bagi setiap makhluk. Walam yakhfa alaihi syai'un qabla an yakhluqahum wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum. Tiada apa-apa yang tersembunyi darinya sebelum Dia menjadikan mereka. Ya, mana sudah berada di ilmu Allah. Jadi kerana itu ahli falsafah Islam, Al-Farabi dan sebagainya, mereka kata alam ni qadim. Alam ni sedia ada. Alam ni sedia ada. Jadi maksud mereka sedia ada itu ialah dalam ilmu Allah. Sedia diketahui oleh Allah kewujudan alam ini. Adapun dari segi penciptaan, maka semua dipanggil orang Islam, tak kira ahli falsafah ke ahli kalam ke, dan semua mereka mengisbatkan bahawa alam ini ada permulaan kerana dia diciptakan. Tapi ahli falsafah Islam, dia maka kata alam ini adalah qadim, bukan dari segi penciptaan tapi dari segi kewujudannya dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini alam sedia ada dalam ilmu Allah, namun dari segi kewujudan itu tidaklah qadim, hadis, baru, iaitu bermula sebaik Allah menjelmakan ke alam wujud melalui qudrahnya. Wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum. Dia mengetahui apa yang bakal mereka lakukan sebelum lagi Dia menciptakan mereka. Wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an ma'siyatihi. Dalam pada itu Dia memerintahkan mereka supaya mentaatinya dan menegah mereka dari mengingkarinya. Ini kalau tadi, matan tadi ni, Allah menciptakan makhluk dengan ilmunya dan menentukan kadar-kadarnya untuk mereka, menentukan takdirnya untuk mereka. Jadi apa yang berlaku di alam ini, sama ada kewujudan, penerusan bagi kewujudan, dan sama ada yang berlaku itu merupakan perbuatan-perbuatan manusia, keputusan manusia, semua adalah makhluk Allah. Jadi dia lahir berdasarkan kepada ketentuan Allah, iradahnya, dan juga kekuasaan Allah yang menjelmakan ketentuan ataupun iradahnya tadi. Ya, dan segala ajal. Ini menolak fahaman qadariyah. Menolak dipanggil fahaman qadariyah, iaitu golongan yang menolak takdir Allah. Dan juga Mu'tazilah yang menyatakan bahawa perbuatan makhluk bukan ciptaan Allah tapi ciptaan makhluk. Makhluk diciptakan Allah, tapi perbuatan mereka itu lahir daripada diri mereka sendiri.
tanpa tertakluk lagi dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi semua itu adalah batil. Pendapat itu adalah batil. Dan kerana tidak ada di alam ini sesuatu yang bukan ciptaan Allah. Dan semuanya lahir daripada Allah SWT yang tertakluk dengan iradah Allah dan juga kudrah Allah SWT. Tapi di sana ada pula orang yang berhujah dengan kudrah takdir. Kata dia, dan kita ni tidak ada, dia panggil apa? Kita ni adalah makhluk yang tidak ada pilihan. Dan kita ni adalah makhluk yang tidak ada pilihan. Semua yang berlaku di alam ini, dan semua yang dilakukan oleh kita ni semua telah ditentukan Allah. Nah, maka timbullah satu mazhab yang lain pula, yang sebalik pada mazhab tadi, iaitu mazhab Jabariyah, yang menyatakan bahawa manusia ini dia ibarat, dia panggil daun pokok yang gugur kemudian ditiup oleh angin. Maka dia pergerakannya itu bukan lagi daripada daun itu. Dan kerana dia tidak ada ikhtiar, dia tidak ada daya, semuanya adalah kena angin. Maka begitulah juga manusia ini dia terpaksa. Tidak ada pilihan. Jadi tuan-tuan sekalian, kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita mengisbatkan akidah ini, terutama sekali dalam perkara-perkara yang berkait dengan ghaibiyat, dia panggil perkara-perkara ghaib, perkara-perkara yang di luar jangkauan akal manusia, maka diisbatkan dengan nas, termasuk tentang masalah-masalah ketentuan takdir, ketentuan ataupun takdir Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi kita dari segi akal, kita mengisbatkan bahawasanya mustahil suatu kewujudan yang lain daripada zat Allah yang bersifat azali. Mustahil dia wujud dengan sendiri tanpa diciptakan. Jadi kita ni makhluk. Begitulah juga perbuatan-perbuatan kita juga bukan wujud sejak daripada azali, tidak. Wujud daripada kerana kita bukan Tuhan, dan perbuatan-perbuatan kita juga bukan Tuhan. Yang mana tidak bersifat dengan azali, dia bersifat dengan permulaan. Jadi setiap yang berpermulaan itu diciptakan, ataupun dengan dia panggil dengan ketentuan pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu Ahlussunnah wal Jamaah yang mengisbatkan bahwasanya manusia itu, kejadian manusia itu adalah makhluk, dan perbuatan-perbuatan manusia juga adalah makhluk juga, ciptaan Allah, diciptakan Allah. Tapi pada masa yang sama, bila kita baca Al-Quran, Allah sendiri mengisbatkan, Allah sendiri memberitahu kita bahwasanya manusia ini ditakdirkan Allah sebagai makhluk yang mempunyai pilihan sendiri. Mempunyai pilihan sendiri. Jadi kerana itu kita juga perlu, oleh kerana Allah sendiri menyebutkan jazaan bima kanu ya'malun, sebagai contoh. Bila menyebutkan tentang syurga, balasan syurga, ataupun menyebutkan tentang balasan neraka bagi sebahagian hamba-hambanya, iaitu yang ingkar, Allah menyatakan jazaan bima kanu ya'malun. Itu adalah sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah mengakui bahwasanya manusia ini dia panggil saham daripada apa yang mereka kerjakan. Tapi dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan khalaqahum wa ma ta'malun. Allah menjadikan mereka dan juga apa yang mereka kerjakan. Jadilah ayat ini pula Allah Ta'ala sandarkan apa yang manusia buat itu pada diri dia, termasuk dalam ciptaan dia. Tapi dari segi sebut balasan tadi, Allah juga menyatakan bahawa manusia ini, apa yang dia kerjakan, Allah sandarkan kepada manusia, akan dibalas. Jadi kerana itu kita
para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menghimpunkan semua ayat-ayat yang berkaitan dan menyimpulkan dengan kesimpulan tanpa menolak mana-mana ayat. Maka sebab itu di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, perbuatan manusia adalah daripada Allah, daripada Allah Subhanahu wa taala, dan pada masa yang sama Allah Subhanahu wa taala memberi keizinan ataupun menentukan, mentakdirkan kepada manusia bahwasanya mereka boleh memilih, boleh berikhtiar untuk memilih mana-mana daripada perbuatan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Apatah lagi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ada yang dipanggil, walaupun di sana ada yang mutlak, dipanggil mubram, tanpa dapat dipilih oleh manusia, dan ada di sana ketentuan yang mu'allaq, ketentuan yang bersifat mu'allaq, iaitu yang dikaitkan dengan sebab. Sebagai contohnya ketentuan sihat, siapa yang menentukan? Allah. Tapi ketentuan itu dikaitkan dengan sebab-sebab sihat, iaitu jaga kesihatan, jaga makan dan sebagainya. Itu. Jadi kalau kita nak sihat, kita buatlah asbab sihat. Tapi kita kena ingat bahwasanya ketentuan sihat itu adalah daripada Allah. Asbab yang diikat dengan ketentuan sihat pun daripada Allah Ta'ala juga. Jadi sebab itu ada kalanya manusia ini, walaupun dia telah melakukan ketentuan sihat tadi, tapi dia masih tak sihat. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak menghendaki dia sihat. Itu membuktikan bahwasanya walaupun asbab musabab itu, adapun kita sebut ada dipanggil undang-undang sebab musabab, tapi dia bukan berjalan sendiri. Undang-undang sebab musabab itu berjalan tertakluk dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Berbeza dengan pandangan-pandangan tadi yang menyatakan bahwasanya Allah sudah tidak ambil tahu lagi. Dia menciptakan kita dan dia membiarkan kita untuk berjalan, bergerak dengan sendiri tanpa tertakluk dengan ketentuan daripada dia. Itu menyalahi pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kesimpulannya, kalaulah Mu'tazilah dia menyatakan bahawa manusia ni bebas penuhnya terhadap pelakuan-pelakuan dia, tidak tertakluk lagi dengan ketentuan Allah. Dan Jabariyah pula menyatakan manusia ni tidak ada kebebasan langsung, terpaksa sepenuhnya. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan manusia ini adalah fa'ilun munfa'ilun. Manusia ini ada dipanggil kebebasan yang diberikan Allah untuk bertindak dan sebagainya, tapi pada masa yang sama munfa'ilun, segala tindakannya itu bergantung kepada kehendak Allah. Kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk menjayakan perbuatannya itu, maka akan mencapailah maksud daripada perbuatannya itu. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak, maka walaupun wujud perbuatan daripada dia, tetapi tidak akan mencapai maksud yang ingin dia capai daripada perbuatan tersebut. Ataupun perbuatan itu sendiri tidak akan tercapai. Bukan maksud perbuatan itu, bahkan perbuatan itu sendiri tidak akan tercapai, melainkan dengan kehendak Allah Ta'ala. Fa'ilun munfa'ilun. Manusia boleh melakukan, tetapi semua pelakuan mereka itu adalah daripada Allah dan tertakluk dengan iradah daripada Allah SWT, bukan bergerak dengan sendiri. Dan itulah yang ditafsirkan oleh ulama-ulama ketika mentakwilkan maksud istawa al-arsh. Thumma istawa al-arsh. Kemudian Allah beristiwa atas arsh, yang istawla. Setelah Allah menjadikan sekalian alam ini, lalu Allah SWT
Istawa al-arsy ditafsirkan iaitu Allah mentadbir, menguasai arasy-Nya. Maknanya apa situ? Jadi Allah tidak membiarkan, kerana arasy ini adalah makhluk yang paling besar. Banding alam langit dan bumi ini walaupun besar, 7 lapisan langit dan bumi ini walaupun besar, tapi disembah pada arasy ibarat debu. Ibarat debu yang halus saja. Jadi kalau Allah Ta'ala dia mentadbir arasy-Nya yang sangat luas itu, yang berjuta-juta kali ganda keluasan di bumi, maka itu menunjukkan bahasanya semua alam ini ditadbir oleh Allah. Bukan dia mencipta lalu dibiarkan berjalan sendiri, tetapi Allah mencipta dan Allah dipanggil mentadbir setiap saat alam ini selagi dia ditakdirkan wujud dalam ilmu Allah Subhanahu, dalam iradah Allah dan juga dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana ada sisi ikhtiar, pilihan dalam kehidupan manusia, maka dengan sebab itu manusia tertakluk dengan perintah Allah. Mereka mesti memilih untuk mentaati Allah. Dan mereka mesti memilih untuk menahan diri daripada mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, Allah merintahkan kita untuk meyakini bahawa segala yang berlaku di alam ini semuanya tertakluk dengan ketentuan Allah, dan pada masa yang sama juga Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Dia dalam ruang lingkup yang dipanggil terdaya oleh kita. Dan Allah Ta'ala tidak akan menghisap di luar daripada kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebagai contoh, tubuh kita ni ada dua part, ada dua sisi. Sisi dalam, sisi luaran. Sisi dalam tak akan dihisap. Sisi dalam ni maknanya apa tu? Maknanya sisi dalam sebahagiannya tak akan dihisap. Iaitu bahagian yang kita tidak diberi kuasa untuk menentukannya. Contoh, degupan jantung kita, perjalanan darah kita dan sebagainya, itu dia berjalan tanpa tertakluk dengan pilihan kita. Dan satu sisi dalam diri manusia ini ada yang diberi kuasa oleh Allah untuk kita memilih. Di antaranya ialah gerak hati dipanggil. Kalau gerak jantung tadi tak akan dihisap, sebab jantung kita ni dia bergerak, dia tak minta arahan daripada kita pun. Dan dia bergerak berdasarkan kepada apa yang Allah Ta'ala nak daripada dia. Tapi sisi gerak hati, dia panggil niat. Di sini niat, keikhlasan, dia panggil rendah diri. Itu dia panggil mana gerak-gerak hati, amalan-amalan hati. Itu akan dihisap oleh Allah. Karena kita sendiri berkuasa dengan kadar kuasa yang diberi oleh Allah untuk menghadirkan apa yang kita nak hadirkan dalam hati kita, dan juga untuk kita mengeluarkan apa yang kita nak keluarkan. Kalau kita nak menghadirkan keikhlasan, boleh hadir. Kalau kita nak menghadirkan kesombongan, riak pun boleh hadir dalam hati kita. Oleh kerana kita berkuasa dari sisi itu, maka akan dihisap oleh Allah. Tangan pun sama juga. Dan kita boleh menghulurkan tangan pada yang baik, dan kita juga boleh menghulurkan tangan kepada yang tidak baik. Jadi ada ikhtiar di situ. Dia panggil ikhtiar dari segi al-kasbi. Ciptaan Allah. Dia panggil Allah mencipta dan juga Allah memberi ikhtiar pada kita untuk dia panggil menggunakan dan mengusahakan daripada ciptaan dia itu, mengusahakan mengikut keinginan hati-hati kita. Jadi kita akan dihisap dua lah. Dari sudut gerak hati dan juga gerak anggota akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Kerana itu berada dalam daerah kemampuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatihi. Wa masyiatuhu tanfuzu la masyiata lil ibadi illa ma syaa lahum. Wa ma syaa lahum kana wa ma lam yasha' lam yakun. Segala perkara di alam ini berjalan mengikut takdirnya dan juga kemahuannya, iradahnya. Kemahuannya pasti terlaksana. Tiada kemahuan yang dimiliki hamba-hamba kecuali yang dikehendaki Allah untuk mereka.
di mana apa yang dia kehendaki untuk mereka akan berlaku, akan berlaku, dan apa yang dia tidak kehendaki untuk mereka sekali-kali tidak akan berlaku. Yahdi man yasha wa ya'simu wa yu'afi fadlan wa yudhillu man yasha wa yakhdhulu wa yabtali adlan. Dia memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendakinya, memeliharanya, dia meliharanya dan menyelamatkannya sebagai kurniaan darinya. Jadi semua kurniaan daripada Allah, bukan kerana Allah mesti. Bukan Allah mesti memberi hidayah pada seseorang, mesti melihara atau mesti menyelamatkan dia, tidak. Kalau Allah berkehendak untuk memberi hidayah pada seseorang, atau melihara seseorang, atau menyelamatkan seseorang, semua itu adalah kurniaan darinya. Dan dia menyesatkan siapa yang dikehendakinya, membiarkannya dalam kesesatan, atau menimpakan bala ke atasnya sebagai keadilan darinya. Jadi Allah ini af'alullah, perbuatan Allah, semuanya lahir sama ada dari keadilan dia ataupun dari kurniaan dia, dan tidak ada dari Allah kezaliman, dan kezaliman tidak ada, sama ada kurniaan ataupun keadilan. Sebagai contoh, bila seorang itu, ini nak kita macam nak bezakan kurnia, adil, zalim. Zalim maknanya melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya. Bila seseorang itu bekerja untuk kita, ini macam mana kita nak bezakan layanan kita. Perbuatan yang lahir daripada kita itu sama ada bersifat kurniaan, sama ada bersifat kesaksamaan, keadilan, atau bersifat kezaliman. Dia bekerja untuk kita. Sebelum bekerja, kita capai sepakat dengan dia berapa upah dia. Lalu dia kata, saya minta upah 1,000, kata dia. 1,000. Bila selesai kerja, kita bagi dekat dia 1,500. Makna itu kurniaan. Dia hanya layak 1,000. Berdasarkan kepada nilai kerja dia itu 1,000. Tapi kita berikan 1,500. Makna yang kita melayani dia, berinteraksi dengan dia berdasarkan kepada kurniaan ni panggil. Dan kita mengurniakan. Dan dia hanya layak 1,000 untuk terima, tapi kita berikan 1,500. Okey. Itu satu. Yang kedua, oleh kerana dia kata upah dia 1,000, kita bagi 1,000 saja. Itu adil. Itu adil. Tapi kalaulah dia berhak untuk dapat upah 1,000, kita bagi 700 saja, itu zalim. Allah Subhanahu Wa Taala, bila hamba-Nya beramal, hamba yang beramal, dia bukan bagi 1 pahala, 2 pahala, dia bagi 10 kali ganda. Kalau sedekah 700 kali ganda. Dan ada amalan-amalan yang Allah Ta'ala bagi sampai 1,000,000 kali ganda. Itu Allah melayani hamba-Nya berdasarkan kepada kurniaannya. Tapi bila hamba-Nya melakukan dosa, sebagaimana dalam hadis, dalam Quran pun adalah hadis pun ada, balasan bagi suatu kejahatan, kata Allah, ialah kejahatan seumpamanya, ataupun yakni dipanggil balasan buruk seumpamanya, tidak digandakan. Itu keadilan Allah. Jadi Allah menyiksa seseorang dengan keadilan dia. Allah mengurniakan dan beri pahala, beri ganjaran pada seseorang dengan kurniaan dia. Adapun zalim tidak akan sekali-kali datang daripada Allah. Karena Allah Ta'ala sendiri menegaskan dalam firman-Nya, wa ma ana bizallamin lil abid, dan tidaklah aku menzalimi hamba-hambaku. Wa kulluhum yataqabbaluna fi masyiatihi baina fadli wa adli. Tengok dia sebutnya, dia simpulkan. Semua mereka yang makhluk berlegar dalam kemahuan Allah, dalam ketentuan Allah berdasarkan kepada kehendaknya, kemahuannya, berlegar antara kurniaannya dan keadilannya.
Adapun zalim tidak akan lahir sekali-kali daripada zat Allah Ta'ala yang maha sempurna. Wa huwa muta'alin anil adad wal andad. Dia bebas dari sebarang adad, saingan atau perlawanan, wal andad dan juga sekutu. Dia bebas daripada sebarang penolakan. Mana penolakan adad? Maknanya tidak ada siapa pun yang dapat menolak. Dapat dipanggil al-adad ni adalah dipanggil bila Allah Ta'ala nak sesuatu, kemudian ada zat lain pula yang tak nak. Bila Allah Ta'ala tidak nak sesuatu, kemudian ada zat lain pula boleh membatalkan. Itu mana al-adad. Dia bebas daripada sebarang penolakan. Wal andad dan juga sekutu. Dan sekutu ni makna saingan. Yang mananya mereka berdua tu boleh berpakat. Jadi Allah Ta'ala bebas. Dan kerana hanya dia saja zat. Yang Esa yang satu. Dan dia sebarang tidak ada, dia bebas daripada sebarang zat yang lain atau kuasa yang lain yang dapat menolak kehendaknya, dan itu juga dia bebas daripada sebarang zat yang lain yang setanding, itu al-andad, yang menyainginya atau yang setanding dengan dia. Ya. Makna al-mudad yatasarraf tasarrufan yuridu an yaghlibu Allah bihi ala za'mih. Itu makna al-adad. Al-adad ay mudaduna. Maksud al-adad, Allah Ta'ala muta'alin, bebas daripada al-adad. Kata ulama, ay mudaduna. Wal makna al-mudad man yatasarrafu tasarrufan yuridu an yaghliba Allah bihi ala za'mih. Iaitu seseorang yang bertindak dengan satu tindakan untuk menyaingi Allah, menyaingi Allah Ta'ala. Itu makna al-adad. Sebab itu kita terjemah sebarang penolak. Sebarang penolak. Itulah. Dan sekutu. Wala la rada li qada'ihi wala mu'aqiba li hukmihi wala ghaliba li amrihi. Oleh itu tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, tidak ada yang boleh membatalkan hukuman atau keputusannya, dan tidak ada yang boleh mengatasi arahannya. Tidak ada yang boleh membatalkan keputusannya, dan tidak ada yang boleh mengatasi arahannya. Amanna bidzalika kullihi wa aiqanna anna kullan min indihi. Kita beriman. Kita amanna, kita beriman dengan semua akidah tadi keseluruhannya, tanpa kita sangsi, tanpa kita menolak satu pun. Dan kita yakini, bahawa segalanya adalah datang darinya, yakni dari Allah Ta'ala. Wa anna Muhammadan abduhul mustafa wa nabiyul mujtaba wa rasuluhul murtada. Kita juga menegaskan dengan hati yang yakin bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah yang terpilih, nabinya yang terbaik serta rasulnya yang diredai. Yang ini insya-Allah kita sambung pagi besok, kerana kita masuk dalam perbahasan yang baru, iaitu tentang an-nubuwat, keyakinan kepada kenabian hamba-hamba yang dia pilih, terutama sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan beri manfaat kepada kita, insya-Allah, menambahkan akidah kita, membetulkan akidah kita, dan juga menambahkan keyakinan kita kepada Allah, kepada agama Allah, dan juga kepada Rasul yang Allah Ta'ala utuskan kepada kita,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi lah besok insya-Allah. Ya.